Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Ibadat Darjah 6 dan kita masuk dalam pelajaran yang kedua, iaitu tajuknya adalah zakat. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, apakah pengertian zakat? Pengertian zakat itu sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dari segi bahasa dan juga syarak. Dari segi bahasa, zakat bererti tambah atau tumbuh. Manakala pada syarak, iaitu mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan semata-mata kerana Allah. Dalil disyariatkan zakat. Kita lihat di sini firman Allah Ta'ala dalam dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah At-Taubah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ini adalah dalil daripada firman Allah yang pertama. Kemudian kita lihat pula firman Allah yang kedua berkenaan dengan dalil disyariatkan zakat, iaitu daripada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat daripada harta benda mereka yang akan membersihkan dan menyucikan harta mereka. Jadi sebenarnya zakat ini merupakan satu suruhan Allah Ta'ala yang wajib kita tunaikan apabila cukup syarat-syaratnya, ya. Dan juga zakat ini juga merupakan salah satu cara untuk menyucikan harta kita. Kerana apa? Apabila seseorang itu cukup syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat, maka ada hak orang lain di atas ke atas hartanya itu. Jadi sebab itulah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang memerlukan. Maksudnya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, kita lihat pula dalil disyariatkan zakat melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa sawmi Ramadan. Artinya, didirikan Islam itu atas 5 perkara, iaitu penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya hadis ini adalah berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa perkara murid-murid? Rukun Islam ada 5 perkara. Jadi mengeluarkan zakat ini adalah salah satu daripada perkara yang terkandung di dalam rukun Islam.
Seterusnya kita lihat apakah hikmah zakat. Hikmah ini maksudnya kelebihan, ya, kelebihan zakat. Sebenarnya kelebihan zakat itu ada banyak. Antaranya kat sini ada 5, iaitu yang pertama, sebagai salah satu cara pengabdian diri terhadap Allah, iaitu mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang kurang bernasib baik. Siapakah mereka yang kurang bernasib baik yang dimaksudkan di sini? Iaitu golongan fakir miskin. Jadi dengan adanya zakat yang mereka dapat, mereka akan merasa dapat turut sama mengecapi nikmat Allah, dan juga mereka mungkin akan rasa seronok dan gembira sekurang-kurangnya dengan pemberian zakat tadi dapat meringankan beban mereka. Kemudian hikmah zakat yang kedua, dianggap sebagai satu amalan jihad. Amalan jihad itu maksudnya sebagai satu pengorbanan. Pengorbanan yang bagaimana yang dimasukkan, iaitu orang yang nak mengeluarkan zakat ini sanggup mengeluarkan sebahagian kecil daripada harta yang mereka sayangi. Kenapa dikatakan mereka itu sayang? Ialah harta tu mereka yang cari, dia yang cari kan. Sekurang-kurangnya adalah perasaan sayang terhadap harta tersebut. Tapi demi untuk menegakkan salah satu daripada rukun Islam yang 5, mereka berjihad, mereka berkorban untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka tadi tu untuk diberikan kepada orang yang berhak, orang yang berhak menerimanya. Dan sebab kena ingat ya, bagi orang yang cukup syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat, maka kena ingat pada harta kita itu juga ada hak orang lain. Kemudian hikmah zakat yang ketiga, membersihkan perasaan dendam dan hasad dengki orang fakir miskin terhadap golongan berada ataupun kaya. Jadi dengan sebab zakat tadi ini boleh menyebabkan bagi golongan fakir miskin tadi tak adalah rasa iri hati terhadap golongan orang kaya. Dan untuk dan zakat ini juga sebenarnya salah satu cara untuk membersihkan segolongan ahli masyarakat umum daripada kekecewaan, ya. Mungkin kecewa dari segi ialah golongan fakir miskin apabila mungkin dia tengok orang tu kaya, ya, nak apa semua dia dapat, tapi dia tidak, dia sebaliknya, dia susah nak dapatkan apa-apa. Jadi dengan sebab itu tadi, dengan sebab zakat tadi tu, mereka dapat melenyapkan rasa iri hati mereka, kekecewaan mereka. Kenapa mereka rasa kecewa? Mungkin mereka merasakan diri mereka tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Jadi dengan cara berzakat tadi, kita membantu mereka. Kemudian mereka ini merasa bahawa mereka ini terbela. Kemudian yang keempat, hikmah zakat yang keempat, melenyapkan sikap cintakan harta, sifat bakhil dan kedekut. Sifat bakhil ni sama erti dengan kedekut sebenarnya. Jadi dengan mengeluarkan zakat ini dapat menghilangkan sikap cintakan harta bagi golongan orang-orang kaya, dan juga sifat bakhil ataupun sifat kedekut. Sebab mereka dapat dengan zakat ini mereka dapat membantu golongan orang yang susah ataupun mereka yang memerlukan. Kemudian yang kelima, dengan zakat juga adalah sebagai salah satu tanda kita mensyukuri nikmat pemberian Allah dengan cara menyumbangkan sebahagian harta demi agama Allah.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat perkara wajib zakat. Apakah dia perkara-perkara yang diwajibkan zakat? Jadi perkara yang diwajibkan zakat ada 5. Iaitu yang pertama, maksud 5 tu 5 bahagian. Yang pertama binatang ternakan ataupun disebut al-an'am. Contohnya, contoh binatang ternakan yang diwajibkan zakat iaitu unta, lembu, kerbau, kibash dan kambing. Kibash ni maksudnya kambing biri ni yang bulu tebal tu. Itu adalah contoh binatang ternakan yang diwajibkan zakat. Kemudian yang kedua, perkara yang diwajibkan zakat yang kedua ialah barang-barang berharga iaitu disebut al-athman. Contohnya emas dan perak. Kemudian perkara yang diwajibkan zakat yang ketiga, tanaman iaitu biji-bijian yang mengenyangkan. Contohnya padi, gandum dan juga kekacang. Manakala yang keempat, perkara wajib zakat yang keempat ialah buah-buahan. Iaitu apa dia? Tamar. Tamar ni maksudnya kurma. Dan juga anggur kering. Anggur kering ni ataupun biasa orang panggil kismis. Ya. Kemudian perkara wajib zakat yang kelima iaitu harta benda yang diniagakan. Ataupun disebut harta benda perniagaan. Tak kiralah apa-apa juga perniagaan yang dijalankan, apabila cukup dia punya syarat-syaratnya, cukup kiraannya atau nisabnya, maka hendaklah dia zakatkan. Baik, seterusnya kita lihat hari ini saya bagi 2 latihan. Ya, latihan. Yang pertama, tulis erti zakat pada bahasa dan syarak. Kemudian yang kedua, senaraikan perkara-perkara yang diwajibkan zakat. Yang ada 5 tadi tu. Ya, serta contoh sekali. Jadi, sampai sini sahaja dahulu pelajaran kita untuk kali ini. Jadi latihan ini buat dalam buku tulis. Sekian ya, sekian sahaja dulu. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.